Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Cikgu Suhada. Saya harap semua pelajar sudah bersedia untuk meneruskan sesi PDPR bersama dengan saya, di mana kita akan melihat subtopik baharu pada hari ini. Okey? So, kita lihat dahulu apakah aktiviti yang telah pun saya rancang untuk kelas kita pada hari ini. Kita dah sampai kepada bilangan yang ke-8 ya. Jadi, tuliskan tajuk kita pada hari ini 3.2 kadar denyutan nadi. Okey? Jadi pada hari ini ada beberapa aktiviti yang telah pun saya rancangkan. Okey, kita lihat di sini. Macam biasa pada muka surat baharu, tuliskanlah tarikh pada hari ini. Tuliskan tajuk kita kadar denyutan nadi. Okey, nanti untuk aktiviti yang pertama akan ada objektif. Jadi sila salin objektif pada paparan slide selepas ini. Kemudian ada dua istilah yang mesti awak tahu maksud dia. Jadi tuliskan dahulu istilah-istilah ini, iaitu yang pertama kadar denyutan nadi dan yang kedua adalah titik nadi. Okey? Baik, yang ketiga saya minta pelajar untuk mengenal pasti titik nadi pada badan manusia. Jadi nanti tulislah dekat bahagian-bahagiannya. Dekat sini ada 7 bahagian titik nadi yang boleh ataupun yang mudah ditemui pada badan manusia. Okey, aktiviti seterusnya ini kita akan merancang eksperimen ya. Kita merancang untuk menjalankan eksperimen 3.1. Pelajar boleh lihat pada muka surat 38 buku teks. Okey, kita ada 3 eksperimen. Eksperimen A kita akan lihat berkaitan dengan kadar denyutan nadi manusia berdasarkan jantina. Ya, ini dalam muka surat 38. Boleh buka buku teks sekarang. Okay, apa yang saya nak awak buat, awak salin semula hipotesis yang telah pun ditulis di dalam buku teks tersebut. Salin juga pemboleh ubah. Ada 3 pemboleh ubah ya. Pemboleh ubah yang pertama adalah dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan. Okey. Dan seterusnya, okey, tuliskan ataupun buat dahulu jadual keputusan seperti ini, kosongkan dan kesimpulan juga dikosongkan. Okey, ini untuk eksperimen A. Okey, untuk eksperimen B juga boleh kita boleh membuat panduan ataupun berpandukan pada muka surat 38 juga berkaitan dengan kadar denyutan nadi. Ini berdasarkan umur ya. So salin semula hipotesis dan juga pemboleh ubah. Seperti tadi juga kosongkan jadual keputusan dan kesimpulan. Okey. Begitu juga dengan eksperimen yang ketiga, eksperimen C, kadar denyutan nadi manusia berdasarkan aktiviti fizikal. Boleh buka muka surat 39 ya. Jadi salinlah semula hipotesis. Okey, begitu juga dengan pemboleh ubah, dimanipulasikan, bergerak balas dan dimalarkan. Untuk keputusan dan kesimpulan minta dikosongkan. Okey, ketiga-tiga aktiviti ini insya-Allah kita akan lengkapkan jadual keputusan dan kesimpulan dan kita akan bincang keseluruhannya aktiviti ini semasa kita berjumpa semula apabila diarahkan untuk sesi persekolahan secara bersemuka nanti. Okey? Dan dah tentulah ada kerja rumah ya. Apa yang saya nak awak buat kerja rumah. Cetusan minda muka surat 40. Okey, yang kedua praktis formatif 3.2 nombor 3 juga muka surat 40. Dan praktis formatif 3.2 nombor 4 juga muka surat 40. Okey, so ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita akan buat sepanjang kelas kita pada hari ini. Ya. Okey, saya harap semua dah bersedia. Dan semua excited lah, teruja ya nak tahu di manakah titik nadi yang ada pada badan kita. Okey, sebelum itu kita lihatlah dulu apakah maklumat-maklumat penting yang mesti kita tahu berkaitan dengan kelas kita pada hari ini. Yang tadi perancangan, yang ini adalah maklumat ataupun panduan kelas kita pada hari ini ya. So tema untuk hari ini masih lagi tertumpu kepada tema kaedah saintifik. Okey. Bidang pembelajaran kita adalah teknik mengukur parameter kesihatan badan. Kalau kelas sebelum ini kita telah pun mengukur suhu. Untuk kelas sebelum ini mengukur suhu, kelas hari ini kita akan mengukur nadi ya. Kita akan mengukur denyutan nadi pada badan kita. Okey, so standard kandungan kita adalah kadar denyutan nadi. Okay. Standard pembelajaran kandungan asas
3.2.1 mengenal pasti titik nadi pada badan. 3.2.2 menjalankan eksperimen bagi menentukan kadar denyutan nadi manusia. Okey, kita lihat objektif pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini, diharap murid dapat menjelaskan maksud kadar denyutan nadi dan titik nadi dengan terperinci. Okey, mengenal pasti titik nadi pada badan dengan tepat dan merekod hasil keputusan eksperimen bagi menentukan kadar denyutan nadi manusia. Jadi untuk hari ini kita akan cuba capai objektif 1 dan 2. Tapi objektif yang ketiga ini kita akan cuba capai apabila kita sudah mula bersekolah secara bersemuka nanti. Okey? Jadi saya harap semua pelajar sudah bersedia bersama-sama dengan saya untuk mencapai objektif nombor 1 dan nombor 2. Okey, pada subtopik ini kita akan mengukur kadar denyutan nadi seperti juga kadar denyutan pada minta maaf ya. Okey, seperti kelas yang lepas kita telah pun lihat berkaitan dengan pengukuran suhu badan ya. Di mana pengukuran suhu badan sangat penting untuk kita memastikan sama ada badan kita sihat ataupun ada mengalami masalah jangkitan yang menyebabkan suhu badan kita melambung tinggi dan kita perlu mendapatkan rawatan ke hospital ataupun klinik, perlu berjumpa doktor untuk mendapatkan ubat-ubat tambahan yang lain ya. Jadi untuk subtopik yang ini, subtopik 3.2, kita akan belajar berkaitan dengan kadar denyutan nadi pula. Di mana kadar denyutan nadi ini sebenarnya mampu untuk mendiagnose ataupun boleh mengenal pasti apakah masalah kesihatan yang ada pada diri kita. Jadi sebab itu ia diajar pada usia awak 16 tahun supaya awak sentiasa berhati-hati dengan perubahan-perubahan pada diri awak, terutamanya berkaitan dengan denyutan nadi yang mungkin tiba-tiba melambung tinggi ataupun tiba-tiba jatuh terlampau rendah. Jadi keadaan-keadaan ini sebenarnya boleh menyebabkan ketidaknormalan pada tubuh badan dan boleh mendapat jadi kita bersedialah untuk mendapatkan rawatan daripada doktor. Jadi kita nak lihat di sini titik nadi pada badan. Okey, sebelum itu dinyatakan di sini awak dah pernah belajar berkaitan dengan kadar denyutan nadi semasa tingkatan 3. Jadi kadar denyutan nadi ini ialah pengukuran bilangan degupan jantung per minit. Okey, terdapat beberapa tempat pada badan untuk merasai denyutan nadi. Ya. Tempat-tempat itu kita sebut sebagai titik nadi. Okey, dan di sini disebutkan juga di kawasan itu ya, di kawasan titik nadi ini arteri terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Okey. Bila jantung berdegup, denyutan dihantar ke arteri ini dan boleh dirasai melalui kulit. Okey. Dan biasanya doktor mengambil bacaan nadi pada bahagian pergelangan tangan kerana jelas, menonjol dan juga mudah. Tu biasalah kita lihat doktor akan mengambil kita punya bacaan nadi dekat pergelangan tangan dekat sini. Ya. Kalau ada mungkin program-program keselamatan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan keselamatan, kita selalu lihat mangsa itu akan dilihat nadi dia dekat pergelangan tangan ataupun di bawah leher. Itu biasa kita lihat kan. So ini adalah titik-titik nadi yang ada pada badan kita. Awak boleh rasalah sambil-sambil tengok kelas ini, boleh rasa dekat kawasan-kawasan yang ditunjukkan di sini. Dekat kepala tepi ni kita panggil sebagai pelipis ya. Dekat sini memang boleh rasa denyutan nadi yang sangat jelas. Okey, ambil masa 1, 2, 3 saat. Cuba rasa, cuba cari dan rasa awak punya denyutan nadi ya. Okey, kemudian dekat bawah ini juga kita boleh rasa denyutan nadi kita dengan jelas. Biasanya kita gunakan 2 jari begini. Okey, 2 jari dan letaklah pada titik nadi tersebut. Okey, kemudian dan yang ketiga biasanya kita akan lihat di sinilah. Di pergelangan tangan di sini. Kita akan dapat rasa detik nadi dan denyutan nadi yang jelas ya. Kemudian di belakang siku di sini. Okey, kemudian di sini gambar rajah kita lihat ya. Dekat belakang lutut juga boleh kita dapatkan denyutan nadi dekat sini di atas
di bahagian pergelangan kaki, di belakang, di atas tumit juga boleh dirasa denyutan nadi. Bolehlah rasa sekarang. Cuba rasa. Dapat tak bilangan denyutan nadi awak per minit? Okey, kemudian di bahagian pergelangan kaki dekat dengan buku lali di sini juga boleh kita dapatkan denyutan nadi. Seterusnya di bahagian celah kangkang di sini ya. Sendi antara kaki dan juga pinggang dekat sini kita boleh dapatkan juga denyutan nadi. So ini adalah titik-titik denyutan nadi, titik-titik nadi yang boleh kita dapatkan bilangan denyutan nadi kita. Tapi biasanya tidaklah orang sampai explore kat kaki, dekat tumit, dekat pergelangan kaki, dekat lutut. Biasanya hanya di pergelangan tangan dan juga di leher. Itu biasa tempat yang selalu kita lihat bagaimana nadi boleh diukur. Okey. Okey, so ini eksperimen yang telah pun saya sebutkan tadi. Kita akan buat semasa kelas sudah pun dibuka, semasa sesi persekolahan bersemuka bermula nanti. Cuma yang saya nak awak lengkapkan maklumat-maklumat yang saya nak tadi di dalam buku tulis. Ya, tulis kemas-kemas elok-elok supaya nanti bila dah start masuk sekolah, terus boleh lengkapkan saja maklumat-maklumat tambahan yang lain. Okey? Dan kita boleh buat perbincangan secara aktif untuk eksperimen ini. Okey, seterusnya kita lihat pula maklumat-maklumat yang lain. Ada lagi tak? Di sini ya. Tengok cetusan minda. Apabila berada dalam keadaan rehat, kadar denyutan nadi seseorang atlet adalah lebih rendah berbanding dengan individu bukan atlet. Mengapa? Inilah cetusan minda yang saya jadikan sebagai awak punya kerja rumah. Cuba cari ya kenapa itu berlaku. Okey, cuba explore dan cari maklumat ini. Sebab biasanya kadar denyutan jantung untuk atlet memang agak rendah berbanding orang biasa. Dan kerja rumah yang seterusnya, praktis formatif 3.2. Inilah praktis formatif 3.2. Nombor 3 dan nombor 4. Okey. So, lengkapkan dalam buku tulis. Jawablah soalan-soalan ini sebaik mungkin. Dan seperti biasa, hantarkan jawapan kepada saya. Saya akan berikan peneguhan kepada jawapan yang tepat dan saya akan betulkan kepada jawapan yang salah. Okey, baiklah. Kita lihat apa lagi maklumat yang saya sediakan untuk kelas kita hari ini. Okey, baik. Jadi, saya harap rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, saya harap semua pelajar boleh menjelaskan maksud kadar denyutan nadi dan titik nadi dengan terperinci. Okey, kemudian awak juga boleh mengenal pasti titik nadi pada badan dengan tepat. Dan merekod hasil keputusan eksperimen bagi menentukan kadar denyutan nadi. Yang ini kita KIV dululah sebab kita tak dapat buat sekarang. Ya, kita akan datang kelas nantilah. Saya akan merahkan di sini. Yang ini kita tak buat lagi. Saya hutang dengan awak ni. Okey. Jadi nanti apabila kita mula kelas nanti kita akan cuba buat yang inilah. Okey, so diulang balik. Ini adalah awak punya kerja rumah, cetusan minda yang ada gambar Lee Chong Wei tadi. Okey, kemudian praktis formatif 3.2, nombor 3 dan nombor 4. Okey, saya fikir itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi saya harap selepas ini bolehlah awak kongsikan bersama ahli keluarga apakah alat-alat yang boleh mengukur tekanan nadi kita, ya. Dan juga dalam masa yang sama awak boleh berkongsi juga dengan ahli keluarga di manakah titik-titik nadi yang mana kita boleh mengukur ataupun mengira denyutan nadi kita di dalam tubuh badan kita. Okey? Baik, saya fikir itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.